bila kita sebut kitab Al-Quran Al-Karim itu, maka himpunan bagi seluruh kitab Al-Quran Al-Karim itu terpusat pada suratul Fatihah. Maka lantaran itu dinamakan kitab Al-Quran itu pada ibunya, ummul kitab itu Al-Fatihah. Maka kita membaca Fatihah itu tiap-tiap kali sehari semalam 17 kali itu yang wajib dan kita baca selalu menjadi adkar kita, menjadi zikir kita. Maka ulama membahagikan pada Fatihah itu pada 3 bahagian. Bahagian pertama itu mula daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Ini mutlak at-tauhid. Mutlak pada ayat yang kita baca, 4 ayat yang di atas itu berhubung rapat dengan usul din. Itu zikir yang pertama, yang mana berhubung rapat dengan kemajuan dan juga kejayaan dan juga kecemerlangan manusia itu. Sebab kita sebut manusia, ada bagi manusia itu kehendak. Maka kehendak manusia, kecenderungan yang berat pada manusia itu, iaitulah cenderung dia kepada maju, jaya, cemerlang, bukan mundur, gagal, malang. Itu gegaran hati yang kuat, naluri fitrah. Sebelum kita lintangkan pada diri manusia itu pada 2 lintangan, 2 pilihan, di antara maju, jaya, cemerlang dengan gagal, mundur, gagal, malang, pasti cenderungnya sudah memberati sebelah maju, jaya, cemerlang. Karena itu fitrah, kecenderungan manusia ke arah itu begitu kuat. Sebelum buat pilihan lagi sudah cenderung berat sebelah, mailul qalbi. Maka oleh kerana kecenderungan manusia ke arah itu, maka diturunkan risalah berbetulan dengan kecenderungan itu, bukan aks, bukan sebalik daripada kecenderungan itu. Yang kita beramal tadi, bila membuat azan, kita mendengar azan dengan udhun telinga kita. Dengan didengar telinga itu masuk pada jantung hati itu idin. Bila masuk pada dalam hati itu idin, maka bergeraklah hati itu nak berbuat apa yang diseru, yang didengar oleh telinga. Maka seruan yang didengar oleh telinga itu yang kita buat dengan anggota 7 tidak terkeluar daripada kenyataan yang kita sebutkan tadi, maju, jaya, cemerlang, supaya terlepas daripada mundur, gagal, malang. Jadi maju, jaya, cemerlang, mundur, gagal, malang, ini 2 yang bersalahan. Maka at-tauhid yang diletakkan pada atas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Ini mutlak. Mana? Laksana air jernih yang tidak bercampur dengan air apa juga, air mutlak. Bila sebut tauhid, tauhid mana? Sudut yang tidak dibenarkan bercampur dengan sesuatu apa juga, mesti bersih ini. Itu zikir yang pertama. Itu jala'ul qulub bi dzikrillah. Jala'ul qulub bi dzikrillah, yakni menyucikan, membersihkan qulub, hati itu dengan zikir.
sebutan ataupun ingatan. Maka sebutan ataupun ingatan yang pertama dan utama yang diingat pada insan itu 4 ayat tadi. At-Tauhid itu bersesuaian dengan pikiran manusia. Kalau pikirannya sudah bersih, yakni tidak ada campuran dengan satu juga, bahkan satu saja, maka di situ dapatlah hati itu meletakkan pusatan tumpuannya tidak pada lain lagi. Tapi kalau pikiran itu masih bercampur, tidak satu, maka sukar hati nak buat pusatan tumpuan itu. Itu rahsia risalah Al-Fatihah yang kita sebut. Bila kita sebut Al-Fatihah, mana Al-Fatihah ini dia satu yang sedang berlaku, pembukaan yang sedang berlaku, sesuatu sedang berlaku, itu Al-Fatihah. Mana active form, mana sentiasa sesuatu yang sedang berlaku, pembukaan demi pembukaan sedang berlaku. Hidup kita menjalani hidup dalam kehidupan ini, tempuh-rempuh dalam kehidupan itu, kita sedang menempuh sesuatu yang berlaku. Itu ada futuh, ada Fatihah. Tapi kalau tidak nampak hakikat tauhid dalam futuh, dalam pembukaan itu, maka benda lain yang kita akan nampak. Bila nampak benda lain, maka benda lain yang kita nampak itu akan memberi kesan pada hati. Maka kalau memberi kesan pada hati, lama-kelamaan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, dan beberapa tahun yang kita menjalani hidup, maka jadilah kesan hati itu bersesuaian dengan apa yang kita saksi nampak. Saksi nampak itu kita sebut tadi berhubung rapat dengan pikiran yang jernih ataupun yang tidak jernih dengan tauhid. Sebab itu pertama dan utama risalah Nabi memanggil manusia, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflih. Wahai manusia, datanglah kepada kenyataan kesedaran pemikiran, yang sampai pada kenyataan pemikiran kesedaran tauhid itu, yang mana bila sampai di situ pasti hati mudah hadirnya. Tapi kalau pikiran kita tidak ada hakikat tauhid, maka dia akan dicerminkan pada jantung hati itu sukar untuk kita hadir ingat dan tumpu. Bila sukar hadir ingat tumpu, maka anggota 7 perkataan perbuatan yang kita buat sembahyang tadi, perkataan perbuatan itu qauli fi'li. Kalau rukun sembahyang itu kan 3 ya, qalbinya, qaulinya dan fi'linya. Jadi qauli fi'li itu perkataan perbuatan, tapi yang merangsangkan, yang menggerakkan qauli dan fi'li itu qalbi. Pada qalbinya itu 2 perkara: pegangan kepercayaan yang bersih hening, yaitu tauhid. Pusatan tumpuan yang bersih hening juga, yaitu tasawuf. Bila gabung 2 itu, maka diterjemahkan pada anggota lahiriah yang kita nampak, mukmin tadi, yakni yang percaya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya. Kita ni orang percaya. Percaya apa? 3 perkara. Percaya pada sudut pegangan kepercayaan itu tauhid ayat 4 tadi. Bersih hening, tidak bercampur, mutlak. Percaya kepada tasawuf ihsan itu bersih hening, bersih, tidak bercampur juga. Itu bahagian pusatan tumpuan. Dan percaya juga kepada gerak dan diam, perkataan, perbuatan yang ada kaitan dengan pusatan tumpuan, yang ada kaitan dengan pegangan kepercayaan fikih pada tauhid. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sudah kenyataan tauhid itu. Tapi kenyataan tauhid, kalau ada tauhid pasti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini gabungan.
Orang yang ada tauhid, hakikat tauhid yang mufakat dengan ahlu sunnah wal jamaah, pada orang yang mengikut i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah itu gabungan dia dua, di antara puat dan serah jadinya. Bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah puat semata-mata, bukan Jabariyah semata-mata serah pula. Begitu juga Qadariyah, percaya dengan kudratnya itu, semata-mata kuat itu. Tapi ahli sunnah wal jamaah pati gabungan. Di antara dua, kuat pun ada, serah pun ada. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu ini buat, nasta'in serah, digabungkan. Itu hakikat tasawuf yang terbit daripada hakikat tauhid yang sahih. Terbit hakikat tasawuf yang sahih itu daripada hakikat tauhid yang sahih, itu terbitnya hakikat tasawuf yang sahih. Bila ada hakikat tasawuf yang sahih, itu terbitnya hakikat fiqh yang sahih pula. Jadi perkataan perbuatannya yang kata buat kata itu menguat kukuhkan pusatan tumpuan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi kuat itu, lagi naik tauhidnya. Yang empat tadi, bersih ini pegangan kepercayaannya. Bila nyata pegangan kepercayaannya kehendak bagian tauhid itu sudah jadi bersih dengan dia pegang sekuat-kuatnya, sehingga pegangan itu mencetuskan pusatan tumpuan yang selaras selari dengan pegangan kepercayaan. Kalau pegangan kepercayaannya mencetuskan pusatan tumpuan yang dia ingat selama-lamanya, maka mata akan menyaksikan apa yang diingat. Jadi mata menyaksi, telinga mendengar, akal berfikir, berzikir. Telinga mendengar, akal berfikir, hati berzikir, mata menyaksi. Jadi kita menyaksi alam syahadah, sebab itu dipanggil alam syahadah itu. Alam penyaksian, tempat penyaksian. Tapi persoalannya, apa yang kita saksi daripada pagi sampai ke malam? Sehingga saat ini tuan saya saksi, kita pun saksi juga, masing-masing melihat dalam mata ke mata, pandang memandang itu, tersedik di hati, apa tuan saya ini cakap ni? Apa tuan saya nak bercakap ni? Kita pun cuba nak tangkap dia. Ya, kita pun cuba nak bercakap di dalam juga, bercakap berlaku. Ya, berbunyi suara di dalam itu. Suara di dalam berbunyi itu kita cuba buat andaian. Kemana tuan saya nak bawa? Ya, bukanya dengan ibu kitab Al-Fatihah, sebutnya tentang tauhid, bawanya kepada pusat tasawuf, akhirnya dengan fiqh pula. Tiba-tiba dicakap tentang dengar pikir, pikir zikir, zikir pandang. Apa ada hubungan ini? Memang ada hubungan. Sebab keberadaan ada kita ini, ada apa ini? Ada kita itu ini, ada apa itu? Ada 4 perkara itulah. Ada dengar mendengar. Sudah kita dengar, kita fikir apa yang kita dengar. Setelah kita fikir apa yang kita dengar, kita pun buat analisa, tengok boleh terima atau boleh terima. Ya, kalau boleh terima, jadi nak ingat, masuklah dalam kotak jantung itu. Ya, inbox dia itu masuk dalam input lah. Kalau sudah ada masuk dalam jantung, itu jadi ingatan kita. Kalau tak boleh terima, kita reject. Ya, apa saya cakap ini? Ya, tak masuk kefahaman aku. Ada pilihan pula. Ya, kalau ada pilihan di situ, tengoklah mana biasnya pula. Ya, mungkin kita sudah terima sesuatu begitu lama, atau bila dengar satu perkataan huruf kalimat ayat yang tidak bersesuaian, maka ada rejection di sana pula. Ada
Ada penasihat agung di dalam itu, menasihat kita yang bersesuaian dengan apa menjadi adat kebiasaan kita. Setiap manusia itu ada suara di dalamnya. Suara itu jadi suara berhubung rapat dengan apa yang kita biasa. Apa yang kita biasa itu kita selesa. Apa yang kita selesa itu kita rasa. Yakni kita rasa selesa dengan kebiasaan yang kita biasa. Kalau bahasa kitab dia panggil adat ataupun tabiat. Setiap manusia itu ada tabiat baginya. Ya, tabiat itu bergantung rapat dengan apa yang dia biasa. Apa yang dia biasa dia selesa. Apa yang dia selesa dia rasa. Yakni rasa selesa dengan kebiasaan. Jadi bila kita nak ubah kebiasaan yang kita selesa, rasa selesa dengan kebiasaan itu cabaran besar. Cabaran besar. Kalau fikir rasa kata buat, fikir rasa kata buat, fikir rasa kata buat, yang satu aliran yang tidak mencetuskan fikir. Banyak kita manusia ini fikir ada, rasa pun ada, kata buat pun ada, tapi natijahnya pendapatan akhir daripada fikir rasa kata buat mencetuskan ghaflah. Ghaflah, mana ghaflah ini? Lalai. Mana lalai ini? Bila dia saksi alam syahadah ini, tak dapat dia saksi hakikat tauhid. Tak boleh nak saksi yang satu, sebab nampak banyak dalam satu. Dia tak nampak dalam banyak itu ada satu, dalam satu itu ada banyak. Ini dalam banyak ada satu, satu ada banyak. Bagaimana kita nak faham dalam satu ada banyak, dalam banyak ada satu? Itu hakikat tauhid itu. Senang saya nak fahamnya. Kalau kita tengok daripada yang tersurat pada Raqab ni nombor lah. Yang tersurat kalau kita ambil satu nombor 9, kita buat simbol. Itu ramzi, lambang. Tapi hakikat nombor itu asalnya 1 9 kali. 9 kali 1 tu banyak tak? Banyak tu 1 dah. 1 tak 1? 1 juga. Banyak tak banyak? Di dalam banyak ada 1. Dalam 1 ada banyak. Jadi walaupun banyak 1 itu tauhid itu. Sebab itu kanak-kanak kita mengajar di sekolah itu 0 sampai 6 tahun, 6 tahun sampai 12, 18 ke atas itu yang kita sukakan mata pengajian. Bila kita nak ajar kanak-kanak bab tauhid ini, kita cerita rahsia nombor. Nak ajar kanak-kanak sifat 20 itu, dia tak sampai lagi tahap-tahap kepahaman itu. Sukar dia nak faham itu. Ya, sukar dia nak faham itu. Kalau nak ajar dia sebab dia masih, tapi kalau ajar nombor mudah. 1 dia 1 seronok. Nak ada simbol daripada 9 dia tak faham. Jadi naluri fitrah manusia ini 1. Pada azal lagi kanak-kanak itu nak ajar nombor, boleh ajar simbol kepada dia. Dia tak faham kapasiti itu. Kalau ajar 2 tulis 2 nombor terus. Tapi kalau 1 2 kali ini sama juga dengan ini. Jadi misteri nombor ini asalnya 1. Mana tauhid? Wahid itu tauhid. Jadi dalam 1 ada banyak, dalam banyak ada 1. Kalaulah kita nampak hening bersih hakikat 4 ayat itu hakikat tauhid. Jadi bersih tak fikir hati kita. Lain daripada yang tak tauhid, terbersih atau tidak? Bersih. Kalau bersih, mampu kita pegang pegangan kepercayaan itu dengan lama masa pula. Kadang kita tahu waktu sekarang bila kita bagi penerangan penjelasan dengan misal-misal yang dekat, kita boleh faham. Bila sudah faham, kita faham. Mampukah kita pegang kepahaman itu dengan lama masa pula? Itu satu sudut pula. Kadang itu kita sudah tahu apa yang kita tahu, tapi nak pegang lama masa, dia terusik, ganggu, kacau pula. Dengan keadaan itu, keadaan ini dah terlepas pula. Tadi nampak dah sikit, hanyut pula. Mudah sangat hanyut kita ya. Mudah sangat, sebab itu menjadi adat kebiasaan kita. Kita ini sudah dibiasakan dengan keadaan tak boleh duduk tumpuan pada satu tempat dengan lama masa.
Itu yang kita biasa, itu yang jadi selesa. Itu yang jadi selesa, itulah rasa selesa biasa kita. Rasa selesa biasa kita tak boleh nak duduk satu tempat dengan lama masa. Dia melisap, dia jemu. Sedangkan bila kita baca 4 ayat tadi, tidak lain bersih dan mutlak, jernih, satu, ahad, ahadiyah, wahdiyah, tauhid. 4 ayat yang pertama itu yang berhubung kait dengan pegangan kepercayaan. Macam kita tengok baju itu, tengok baju sudah lupa kain, tengok kain sudah lupa benang, tengok benang sudah lupa kapas, tengok kapas sudah lupa biji kapas pula. Satu dalam banyak tak itu? Banyak dalam satu tak? Tauhid. Jadi orang yang dapat hakikat tauhid, dia pandang alam ini pasti nampak yang besar. Cuma perlukan latihan mental pikiran itu. Kita banyak masanya bila tengok dalil tidak sampai pada madlul. Kalau dalil tidak menyampai kepada madlul, pasti bahdul. Dalil itu kata guru, dia penunjuk. Itu mana dalil bahasa Arab, mana penunjuk. Kalaulah kita katakan kau nak pergi surau, yang tengok penunjuk itu, dia pergi tengok penunjuk sampai ke surau. Itu kata pasti bahdul. Pasti bahdul. Tujuan dalil supaya madlul tempat yang ditunjuk itu sampai. Kita ini dalil, ada kita itu dalil, kita masing-masing melihat, menyaksi. Apa yang disaksi itu? Mampukah kita saksi yang satu waktu kita saksi yang lain daripada yang satu itu? Mampukah kita saksi dalil yang lain daripada madlul itu, tapi menyaksi lain daripada madlul tempat ditunjuk itu saksi dalil yang ditunjuk, yang menunjuk itu, tapi menyaksi yang tempat ditunjuk, yang menunjuk itu terus sampai kepada tempat ditunjuk? Mampu tidak mampu itu? Itu nak kena berlatih lah itu. Tujuan tauhid. Orang dapat hakikat tauhid, letaklah bagaimanapun, berhempas pulas, yang mendapati susah, senang, sakit, sihat, suka, duka, puji, keji, sokong, bangkang, dapat tak dapat, hal keadaan yang bertukar ganti, dua itu. Di antara dua ini, banyak manusia akhirnya pendapatannya itu berat sebelah kekotoran, berat sebelah kekaburan, berat sebelah keberatan, berat sebelah kesempitan, berat sebelah kesusahan, berat sebelah tidak percaya, susah nak percaya. Akhirnya kalaulah gagal dia menetapkan pusatan tumpuan pada pegangan kepercayaan yang dia TPS, yang diterima percaya serah. Ini tasdiqun, kalau bahasa kitabnya tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Itu hakikat iman. Kalau bahasa mudahnya, terima percaya serah tanpa fikir panjang. Terima terus, tak fikir dua kali lah. There's no second thought. You just accept, believe, surrender for what it is. There's no analyzation. There's no brain activity. Tidak ada pemikiran itu bergeligat di situ yang jauh daripada apa yang dia bergeligat. Macam kita masuk tidur, boleh ingat lain pada tidur? Kalau ingat lain pada tidur, boleh tidur ke? Apa ni? Atau mau kita masuk kamar, aku nak fikir macam mana hakikat tidur ini. Siap sampai ke siang, ya. Itu kita nak faham sesuatu yang kita nak faham itu ada kadarnya. Sekadar kita bawa diri kita masuk di kamar itu, letakkan tubuh jasad itu rehat, lepas. Pun masuk belah sana, hilang tempat, hilang masa, hilang diri. Tasawuf lah itu. Ya, dia takut dengan tasawuf, dia buat setiap malam. Tasawuf ini hakikat tasawuf, hakikat beramal. Masuk daerah wilayah amal ibadah, masjid, tempat sujud ini. Ini tempat semua kita mengalami, merasai bagi orang yang percaya
percaya kepada ada yang sebenar-benar ada mendepani, ada yang dia ada, sehingga ada yang dia ada itu hilang. Hilang dengan mana? Nampak ada yang dia ada itu, yang membara dan ketara itu yang mengadakan. Itu hilang, bukanlah hilang orang itu. Macam orang tidur tadi lah, masa hilang ke? Masa tak hilang. Tempat dia tidur tu hilang ke? Tak hilang. Diri dia hilang. Dia ada situ lagi, tapi dia tidak mengalami, merasai tempat, masa, diri itu pada tahap pengalaman. Begitulah kita masuk zon ibadat, zon ilmu ini. Zon ilmu ini asalnya kalau betul-betul kita menyelam Allah, tak nak keluar mesti. Tak nak. Aman, gembira, bahagia, selamat, sejahtera. Dia akan mengalami 3 sudut itu. Aman tetap, gembira, bahagia, selamat, sejahtera. Aman tetap ini buah tauhid. Gembira, bahagia ini buah tasawuf. Selamat, sejahtera itu buah fiqh. Jadi 3 aman bagi manusia fikir, rasa, kata, buat. Tauhid, tasawuf, fiqh ini dia akan mencetuskan 3 cita rasa. Apakah 3 cita rasa itu? Lagi dia bertauhid, lagi dia mengalami, merasai aman tetap. Lagi dia bertasawuf, lagi dia mengalami, merasai gembira, bahagia. Lagi dia mengamalkan fiqh pada lahiriahnya, lagi selamat, sejahtera rasanya. Wah, ini aman sungguh. Ini orang mukmin, ini orang percaya. Tapi persoalannya, mana semua buah itu? Sudah beramal lama, mananya buah amal itu? Kalau kita buat kebun dah 10 tahun buah tak ada, kacau juga itu. Kalau kita beramal nak lihat buahnya. Kalau kita beramal, kalau kita berkebun nak lihat hasilnya. Kalau kita tanam rambutan, senang, hasilnya mestilah buah rambutan. Nampak buah rambutan itu? Ada tak ada? Ya, ini kita bercocok tanam benda yang tak nampak. Kena cari ahli dia. Kena cari ahli dia yang celek mata itu. Jumpa ahli itu, dia akan cerita sekejap, tak buka semuanya nampak habis. Cepat kita buat benang akhirat, nampak selalu. Beramal sedikit, dah. Sudah ada. Sebab pandangan kita hakikat Al-Fatihah umul kitab, hakikat tauhid 4 ayat itu, hakikat tasawuf 2 ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hakikat fiqh itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ada 7 ayat ya. 4 5 6 7 ya. Ada 7 ayat. 7 ayat itu. Jadi 7 ayat itu mutlak air bersih. Mana air yang jernih. Air yang jernih. Jadi kalau kita baca Fatihah itu mana? Soalnya kita telah menelan, kita minum air yang jernih. Kalau kita minum air jernih kan, apa rasa tak? Segar ataupun mengantuk? Segar tak patutnya. Jangankan minum, kalau kita ambil segelas air letak sebelah sini jernih, sebelah sini keruh. Air yang safa dan air yang kadar. Kadar itu bahasa Arab lah, kadar. Ya, kadar. Bahasa Arab, mana kadar, mana keruh. Ya, safa ini bahasa Arabnya, bahasa kita jernih. Safa itu ada kait dengan tasawuf. Orang tasawuf ini dia sentiasa pandai yang keruh jadi jernih. Dia pandai mana ambil yang jernih, buang yang keruh. Dia sudah ada formula itu. Itu tasawuf. Sebab orang tasawuf ini, kalau kita dampingi dia, ada saja jalan keluarnya. Sebab air titik jernih dalamnya sudah jernih. Mutlak pada tahap pemikirannya itu mutlak jernih. Pada tahap pusatan tumpuan jantung hatinya jernih. Pada tahap anggota lahiriahnya juga jernih. Maka sentiasa dia awas, perhati, jaga, pelihara, kawal 3 jernih itu hakikat Fatihah.
Itu hakikat zikir. Itu jala'ul qulub bi dzikrillah, menyuci hati, menjernihkan hati, menerangkan hati dengan zikrullah, dengan ingat kepada Allah. Yani ingat tauhid yang mutlak, ingat tasawuf yang mutlak, ingat fiqh yang mutlak. Itu 3 amal manusia. Kita pandang saja manusia itu apa yang dia sedang buat, apa yang manusia itu sedang buat. Pikir, rasa, kata, buat. Dia pikir, dia rasa, dia berkata, dia buat yang sesuai dengan apa yang dia rasa dan pikir itu. Sehari semalam pemikiran yang keluar masuk dalam diri manusia itu 60-70 ribu pemikiran. Berapa ribu? 60-70 ribu. Itu atas jalan tajribah. Yani orang yang buat cuba mencuba. Itu satu ulama zaman silam Uthmaniyah. Dia mengkaji, tajribah, cuba mencuba macam Ma'man juga. Dia kaji, maka dia dapat dia ada 60-70 ribu pemikiran manusia keluar masuk. Maka katanya kalaulah pikir yang sama, pastilah pilih yang sama. Kalau pilih yang sama, pastilah buat yang sama. Kalau buat yang sama, pastilah alami yang sama. Kalau alami yang sama, pastilah rasai yang sama. Jadi berapa itu? Pikir, pilih, buat, alami, rasai. Itu penting. Itu kita buat hari-hari itu. Kalau itu pun tak tahu, kacau juga itu. Itu yang kita buat hari-hari. Apa yang kita buat setiap saat ini? Pikir, pilih, buat, alami, rasai. Mana kita boleh buat ayat sekarang? Kalau itu yang kita buat hari-hari, mana kita boleh buat ayat? Pendapatan setiap individu di alam persekitaran perjalanan hidupnya ialah rasa. Sebab itu sequennya. Kalau pikir, pilih, buat alami. Akhirnya apa? Rasa. Maknanya pendapatan setiap individu manusia di muka alam ini, pendapatan produk, your end product is feeling. That's your end product. Hasil kita yang akhir dalam kehidupan ini apa? Rasa. Bayangkan kalau hidup tak ada rasa. Baik. Kacau itu. Kalau orang tu masuk hospital, kita tanya apa khabar, dia tak rasa apa. Allah. Jenuh itu. Ya, mana rasa ni peranan penting tu. Ya. Bayangkan kalau kita masuk masjid ini beramal, kita tak ada rasa apa pun. Baik. Ini alamat orang sakit ini. Maka dijawab oleh ulama tadi, bila kita pikir, pilih, buat, alami, rasai, maka akhirnya rasa, maka dia kaji lagi rasa ini terbagi 2 pula. Satu rasa manusia itu rasa sedih atau rasa sengsara. Satu lagi rasa bahagia. Kita beramal ini semua bila tu bilang menjerit panggil ke masjid itu. Panggil suruh beramal jadi bahagia ataupun sengsara. Agak-agak. Tentulah kita jawab, tentulah takkan kau saya tanya pula. Takkan nak sengsara, nak bahagia. Tapi ada orang keluar masjid bahagia rasanya. Bahkan nak melangkah tu berat juga rasanya. Rasa itu ya. Mana ada sakit baki kekeruhan, rasa-rasa yang keruh, yakni rasa-rasa sengsara. Rasa-rasa yang jernih, yakni rasa-rasa bahagia. Jadi ada 2 itu dalam manusia, keruh dan jernih. Jadi farqun Quran ini, ya, itu mana apa ayat dalam Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan Al-Quran itu supaya manusia dapat furqan, dibedakan. Oh ini jernih, oh ini keruh. Itu fungsi akal.
Akal ini berpikir, bila fikir itu makna pilih. Kata ulama, kalaulah kita bersepakat dalam masjid imam hari ini, kita semua berada di masjid imam hari ini, dan kita semua bersepakat pada masjid imam, mengatakan, you know what, from today on, we does not want to use the word fikir anymore. Let's say, example, jadi contoh, okay? Habis kita nak pakai perkataan apa tu saya? Yang boleh kita ganti kalau tak nak pakai perkataan fikir, ialah pilih. Pilih, fikir mana pilih. Kalau pilih, mesti ma'rifat ini, mesti lebih daripada satu. Katalah kita kata, kau pergilah kedai kain itu, ada jual kain putih, pergi pilihlah kau nak pilih pakai putih sahaja. Mana pilih mesti lebih daripada satu. Itu mana fikir, fikir mana pilih. Yang kita fikir itu nak pilih. Sebab itu kita tengok alhamdulillahi rabbil alamin. Alam itu kata ulama tafsir kurang-kurangnya 18,000 alam. Itu satu pendapat, banyak pendapat lah. 18,000 alam. Maka alam ini, di antara alam yang 18,000 ini, 3 alam yang penting. Bertenang juga, telinga mendengar, ya. Hati berzikir terus, ya. Latih dalam itu berzikir. Kalau tidak ada zikir, rugilah. Dia akan berputar di sini, tak turun 10 inci, tak boleh turun. Ya, duduk roundabout itu pening kan nanti. Masya Allah.